Bismillahirrahmanirrahim. Okey, murid-murid, hari ni kita masuk tajuk baru iaitu unit 8 campuran. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 87. Okey, kita baca teks sama-sama. Okey. Kita baca dialog yang ada dekat buku teks tu ya. Okey, dialog yang pertama. Wah, banyaknya. Kalau diasingkan begini, barulah duit mudah untuk dikira. Kedua, kita tapis air teh ini dahulu. Barulah tiada hampas teh. Ketiga, tepung perlu diayak dahulu. Hasilnya tepung yang halus dapat diasingkan. Okey, persoalan. Mengapakah bahan-bahan di dalam campuran di atas diasingkan? Kenapa campuran di atas perlu diasingkan? Okay, jom kita tengok muka surat sebelah. Okey, muka surat 88. Kaedah mengasingkan campuran. Okey. Dalam campuran kita ada kaedah untuk mengasingkan campuran. Campuran ni yang bahan-bahan yang telah dicampurkan dengan dalam satu bahan tu dicampurkan dengan banyak benda lah. Okey, contoh kita tengok lihat makanan ini ada campuran muruku dan kacang. Okey. Saya suka muruku tapi saya tak suka makan kacang. Kawan yang baju hijau ni dia suka muruku tapi dia tak nak makan kacang. Yang kawan baju kuning pula, saya suka kacang. Okey. Cikgu tanya, bagaimanakah Kuken dan Kanang hendak mengasingkan campuran kacang dan muruku? Okey. Kita boleh mengasingkan bahan-bahan dalam campuran dengan kaedah yang berbeza. Muka surat 89. Kuken dan Kanang boleh mengasingkan campuran kacang dan muruku dengan cara menyisir. Okey, cara menyisir. Kacang untuk awak, muruku untuk saya. Okey, ini cara menyisir lah. Ambil satu-satu. Ambil muruku, asingkan satu bekas lain. Ambil kacang, asingkan satu bekas yang lain. Okey, cara pertama adalah cara menyisir. Okey, cikgu tanya, mengapakah campuran ini sesuai diasingkan dengan cara menyisir? Okey, lepas tu murid perempuan tu pun menjawab, ini kerana kacang dan muruku mempunyai saiz yang besar dan bentuk yang berbeza. Okey, cara menyisir dia lebih senang digunakan untuk objek yang lebih besar dan bentuk yang berbeza. Macam muruku dengan kacang tu kan, kita tengok kan saiz dia besar. Jadi, bila saiz besar, senanglah untuk kita guna dengan cara menyisir. Okey. Situasi lain. Tahukah kamu cara untuk mengasingkan campuran yang lain? Okey, tadi pertama cara menyisir. Kita tengok situasi yang lain pula. Okey, anak ni tanya dekat mak dia. Mak, nak buat apa ni? Mak nak buat kek hari jadi ayah. Buka muka surat seterusnya, muka surat 90. Tiba-tiba adiknya mencampurkan kismis ke dalam tepung. Adik dia dah campurkan kismis dalam tepung. Tengok, kan dah bercampur. Bagaimanakah Kuken boleh mengasingkan campuran kismis dan tepung ini? Okey, caranya mudah saja. Okey, Kuken mengasingkan campuran tepung dan kismis dengan cara mengayak. Okey, cara dia mengayak lah. Dia letak tepung dengan kismis dalam satu bekas ayak dan kemudian dia ayakkan tepung tersebut. Okay, bila dia ayakkan tepung tersebut, apa yang keluar daripada pengayak ni adalah tepung dan yang bersisa dekat atas adalah kismis. Okey, Kuken mengasingkan campuran tepung dan kismis dengan cara mengayak. Mengapakah Kuken memilih cara itu? Okey, jawapan dia adalah mengayak boleh mengasingkan bahan bersaiz halus daripada bahan bersaiz besar. Okey, tujuan mengayak ni dia mengasingkan bahan yang antara bahan yang halus. Okey, kalau kita tengok kat sini bahan yang halus adalah tepung dan dia mengasingkan dengan bahan bersaiz besar. Okey, untuk mengasingkan bahan yang halus dengan bahan yang besar. Okey, ini cara kedua adalah cara mengayak. Kita tengok situasi lain. Okey, ada adik main pasir kan. Okey, abang tanya, kenapa kotak klip kertas abang ada dekat sini? Okey, lepas tu adik jawab, klip kertas abang sudah bercampur dalam pasir. Okey, bagaimanakah Kanang boleh mengasingkan campuran ini?
antara pasir dan juga klip kertas. Kadang mengasingkan campuran klip kertas dan pasir dengan menggunakan magnet. Contoh dalam pasir kan, kita nak, bila dalam pasir, kadang kita tak nampak magnet tu sebab dah bertimbus dengan pasir. Jadi caranya kita ambil magnet. Kalau kita tengok klip kertas bersifat besi. Bila besi, sesuailah ditarik dengan magnet. Seterusnya, tadi kita dah tahu teknik cara mengasingkan campuran dengan menyisir, mengayak dan juga magnet. Sekarang situasi seterusnya, situasi ketiga, keempat lah, termasuk menyisir tadi. Tak sabar nak beli ikan emas ini. Alamak, akuarium lama ini dah kotor lah. Banyak campuran pasir dan serpihan kayu reput. Bagaimanakah campuran batu dan serpihan kayu reput ini boleh diasingkan? Kita boleh mengasingkan campuran ini secara mengapung. Ya, ini kerana serpihan kayu reput boleh terapung di atas air. Dekat sini ada, dekat dalam akuarium itu dah bercampur dengan pasir dan serpihan kayu reput. Jadi, digunakan cara mengapung untuk mengasingkan antara objek yang boleh terapung dengan objek yang boleh inilah larut dalam air. Bukan larut, dia tenggelam lah. Kita tengok, kalau kita tengok bila kita masukkan air, serpihan kayu tu terapung dekat atas air. Lepas tu yang pasir berada di bawah. Ini sesuai untuk teknik mengapung lah, terapung. Seterusnya teknik kelima lah. Penyiasatan ini memerlukan cecair berwarna daripada kelopak bunga raya. Bagaimanakah cecair ini boleh dihasilkan? Pertama, dia suruh tumbuk kelopak bunga raya dan larutkan dengan air, kemudian turas. Turas campuran ke dalam kelalangkun dengan menggunakan kertas turas. Ni dia nak buat turas lah. Boleh guna kertas dia pun tak apa. Guna kertas, lipat, masukkan dekat dalam corong turas ni. Masukkan corong turas. Kita tengok. Cebisan kelopak bunga raya akan tertinggal di atas kertas turas. Cecair berwarna akan terkumpul di dalam kelalangkun. Ini dia guna teknik turas lah. Teknik turas ni untuk mengasingkan antara bahan pepejal dengan bahan cecair. Bahan pepejal tadi adalah inilah serpihan bunga raya ni, dan bahan cecair adalah dia nak bahan air yang berwarna daripada bunga tersebut. So berdasarkan daripada teknik mengasingkan bahan campuran sebentar tadi, kita ada kaedah. Kita tengok kat sini. Kaedah mengasingkan campuran. Kita ada pertama tadi menyisir. Kedua, dengan cara menyisir ni tadi yang mengasingkan objek lebih besar, saiz yang lebih besar. Kedua, mengayak. Mengayak ni mengasingkan antara objek yang halus dengan objek yang besar. Ketiga, teknik magnet. Teknik ni dia mengasingkan antara objek yang besi dan bukan besi lah. Yang keempat, melalui teknik
mengapung. Okey, mengapung. Antara objek yang terapung dengan tak boleh terapung lah. Mengapung. Dan yang kelima adalah teknik last kali tadi, teknik turas untuk mengasingkan antara pepejal dan juga cecair. Okey, ada 5 teknik. Mengisih, mengayak, magnet, mengapung. Murid-murid boleh buka muka surat 94 yang bawah tu, bahan larut dan bahan tidak larut. Okey. Ini gambar dia buat eksperimen antara bahan yang larut dan bahan tidak larut. Okey, dia campurkan antara biji jagung dan juga gula. Okey, dia letak biji jagung dan gula dalam satu bekas yang berisi air. Okey, lepas tu dia adukkan, dia kacau dan hasilnya kita nampak hanya tinggal biji jagung sahaja. Gula tak ada kan? Mana pergi gula? Okey. Kita tengok dialog ni. Murid tanya, ke mana hilangnya gula? Mengapakah biji jagung masih kelihatan? Cikgu pun jawab, gula tidak hilang. Gula larut di dalam air. Biji jagung masih kelihatan kerana biji jagung tidak boleh larut di dalam air. Kat sini, berdasarkan eksperimen ni, kita tengok gula boleh larut dalam air. Tapi biji jagung tak boleh larut dalam air. Okey. Lepas tu soalan, bagaimanakah kita boleh mengetahui sesuatu bahan itu larut di dalam air ataupun tidak? Okey, mari kita siasat. Okey, jom. Ustazah pun nak buat eksperimen ni. Okey, tengok eksperimen. Bawah tu muka surat 95 kan. Mengaduk campuran bahan. Okey, kat sini dia guna air, 3 buah bikar yang berlabel dan rod kaca lah. Okey. Kat sini dia guna 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil kacang hijau, 1 sudu kecil beras. Okey. Ni bahan-bahan Ustazah lah. Okey. Ni Ustazah gunakan garam. Kacang hijau Ustazah tak ada, Ustazah gantikan dengan buah pelaga lah. Dan yang ini adalah beras. Okey. Dan juga air. Okey. Arahan dia dikata langkah-langkah dia. Pertama, tuang 200 ml air ke dalam setiap bikar. Okey, ni Ustazah tak suka lah berapa ml. Tapi Ustazah akan taruhkan sama rata lah. Okey, lepas tu kedua dia kata masukkan garam ke dalam bikar A. Okey, Ustazah dah masukkan garam kat bikar A, dekat cawan A Ustazah. Okey, lepas tu kacang hijau ke dalam bikar B. Anggaplah biji pelaga ni sebagai kacang hijau. Ustazah tak ada kacang hijau. Okey. Lepas tu dan beras ke dalam bikar C. Okey, Ustazah letak beras dekat dalam bikar C. So, tengok yang ketiga, aduk air pada setiap bikar dan perhatikan perubahan yang berlaku. Okey, jom kita letak air. Okey, saya letak air dulu dekat bahan yang A. Okey, so bahan B pula. Dan bahan C. Okey. So, kita adukkan dia. Kita kacau-kacaukan dia. Kita dah kacau. Okey, ni cawan A lah. Cawan A tadi garam. Seterusnya, kita kacau pula yang B. Kacau. Okey, seterusnya saya kacau yang C pula. Sini beras. Okey, kita tengok yang A. Okey, kita A. A tadi garam. Okey, garam tengok. Garam larut tak? Okey. Masih ada garam ke tak?
Kalau tengok, kita tengok garam larut dalam air. Okey. So, kita tengok pula yang B. Yang B, biji pelaga ni larut tak dalam air? Okey, kita tengok dia masih ada dekat dalam campuran air ni lah. Seterusnya C, beras tadi. Beras larut tak? Kalau tengok, beras pun masih ada dekat dalam air ni. Okey, so Ustazah nak berdasarkan eksperimen ni, murid-murid sila catatkan hasil permaitan kamu, buat jadual seperti muka surat 96 ni. Buat jadual, catatkan permaitan kamu di dalam jadual seperti di bawah. Okey, bika A, garam. Bika B, kacang hijau. Okey, saya gantikan dengan buah pelaga. Okey, nanti saya tulislah. Saya buat jadual dekat, saya bagi kat grup lah jadual ni. Nanti awak tulis balik dekat dalam buku tulis sains. Dan C, beras. Okey, catatkan. Tulis bahan masih kelihatan atau tidak. Tulislah. Yang kelihatan ataupun tidak lah. Di sini bahan larut ataupun tidak. Tulis larut atau tidak. Okey. Lepas tu soalan dia. Okey, kamu buat kesimpulan. Okey, apa dia larut dalam air dan apa dia dua barang yang tak larut dalam air. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Semoga murid-murid dapat praktikkan pembelajaran kita dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.